Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Kamsani dan rakan setugas saya Syukri bin Ahmad. Saya akan mentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Masuk kepada pengenalan. Konflik adalah fenomena sosial yang merentasi pelbagai aspek kehidupan manusia. Ia terjadi apabila dua atau lebih individu atau kumpulan mempunyai perbezaan pendapat, kepentingan, nilai atau matlamat yang tidak sejajar, dan perbezaan ini menghasilkan ketegangan dan konfrontasi. Konflik boleh muncul dalam pelbagai bentuk, termasuk konflik organisasi, konflik masyarakat dan konflik antara negara. Konflik adalah fenomena semula jadi yang wujud dalam kehidupan manusia dan ia tidak semestinya negatif, dan dalam banyak situasi konflik boleh menggalakkan perubahan positif, inovasi dan pertumbuhan. Ia juga boleh menjadi mekanisme untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Namun konflik juga boleh merosakkan hubungan, mencetus keganasan dan menghambat pembangunan. Kita masuk kepada contoh kes relevan yang berlaku. Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah sebuah entiti pemerintahan tempatan yang bertanggungjawab untuk pengurusan dan pentadbiran kawasan Subang Jaya di negeri Selangor, Malaysia. Seperti banyak organisasi awam yang lain, MPSJ juga mengalami pelbagai jenis konflik dalam perjalanan penyelenggaraan. Dalam konteks MPSJ, konflik boleh merangkumi isu-isu seperti pengurusan sampah, peruntukan tanah, pemajuan hartanah, perkhidmatan awam dan lain-lain. Salah satu konflik yang telah mencapai tumpuan dalam MPSJ adalah isu pengurusan sampah yang telah menjadi sumber ketidakpuasan dan aduan daripada penduduk di kawasan Subang Jaya. Konflik ini melibatkan isu-isu seperti kutipan sampah yang tidak berkesan, pengendalian kontrak dengan pembekal perkhidmatan, pengurusan sampah dan kesan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan sampah yang tidak betul. Okey, kita akan masuk pada kes konflik isu pengurusan sampah, dan saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan setugas saya iaitu Syukri bin Ahmad. Sekian pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syukri bin Ahmad, nombor matrik 283006. Saya akan sambung pembentangan kawan saya Muhammad Syafiq berkenaan kes konflik 1, iaitu isu pengurusan sampah. Konflik ini berkisar di sekitar isu pengurusan sampah di kawasan Subang Jaya yang dikelola oleh MPSJ. Isu ini mencakup masalah seperti kutipan sampah yang tidak efisien, masalah pencemaran alam sekitar akibat pembuangan sampah yang tidak betul, dan masalah kontrak dengan pembekal perkhidmatan pengurusan sampah. Konflik ini berpunca daripada tidak puas hati penduduk terhadap cara pengurusan sampah yang tidak berkesan dan membabitkan isu-isu kesihatan dan alam sekitar. Konflik ini boleh dihubungkan dengan beberapa teori konflik seperti teori konflik struktural. Teori konflik struktural adalah kerangka kerja yang membantu kita memahami konflik sebagai hasil daripada perbezaan dalam pengagihan sumber, daya dan kuasa di dalam struktur sosial atau organisasi. Dalam kes konflik yang berkaitan dengan pengurusan sampah di MPSJ, isu-isu seperti kutipan sampah yang tidak efisien dan kontrak dengan pembekal perkhidmatan pengurusan sampah adalah contoh jelas
konflik struktural. Pertama-tama, isu kutipan sampah yang tidak efisien mencerminkan perbezaan dalam pengagihan sumber daya seperti peruntukan kewangan dan sumber tenaga manusia dalam operasi pengurusan sampah. Penduduk mungkin berasa bahawa sebahagian besar dana awam yang dikeluarkan untuk pengurusan sampah tidak digunakan secara berkesan atau tidak mencukupi, menyebabkan ketidakpuasan. Ini mencipta konflik di mana penduduk berjuang untuk pengagihan sumber daya yang lebih adil dan efisien dalam perkhidmatan pengurusan sampah. Yang kedua, isu kontrak dengan pembekal perkhidmatan pengurusan sampah juga menggambarkan perbezaan dalam struktur organisasi. Kesepakatan kontrak yang dibuat antara MPSJ dan pembekal perkhidmatan mungkin tidak mencerminkan kepentingan penduduk sepenuhnya. Oleh itu, konflik muncul apabila perbezaan ini mencetuskan ketidakadilan dalam pengagihan sumber daya dan kuasa dalam konteks pengurusan sampah. Dalam teori konflik struktural, penyelesaian konflik melibatkan usaha untuk mengubah struktur organisasi dan mekanisme pengagihan sumber daya dan mencapai keadilan yang lebih baik. Ini mungkin melibatkan perubahan dalam dasar-dasar pengurusan sampah, peningkatan dalam penggunaan sumber daya atau penilaian semula kontrak dengan pembekal perkhidmatan. Yang seterusnya, teori konflik simbolik. Teori konflik simbolik adalah pendekatan teori konflik yang menekankan peranan maklumat dan simbol dalam mencipta dan memperhebatkan konflik dalam kes konflik yang berkaitan dengan pengurusan sampah di MPSJ. Ia juga dapat dihubungkan dengan teori konflik simbolik kerana konflik ini melibatkan persepsi yang berbeza tentang kesan pencemaran akibat pengurusan sampah yang tidak memadai. Penduduk yang terlibat dalam konflik ini mungkin mempunyai persepsi yang berbeza tentang pencemaran akibat pengurusan sampah yang tidak memadai. Beberapa individu mungkin menganggap pencemaran ini sebagai simbol ketidakberkesanan MPSJ dalam menjaga alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Ini boleh menjadi sumber ketidakpuasan dan kemarahan yang lebih mendalam dalam teori konflik simbolik. Simbol-simbol seperti pencemaran alam sekitar yang digunakan untuk meluahkan perasaan marah dan ketidakpuasan terhadap MPSJ. Dalam konteks ini, konflik simbolik, penyelesaian konflik mungkin melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan simbol yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat. MPSJ boleh berusaha untuk lebih berkomunikasi dengan penduduk dan memahami simbol-simbol yang mereka hubungkan dengan isu-isu pengurusan sampah. Ini boleh membantu untuk memperbaiki persepsi, mengurangkan ketidakpuasan dan mengarahkan usaha ke arah penyelesaian lebih baik dan lebih bermakna. Pendidikan kesedaran awam tentang kesan pencemaran alam sekitar dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga boleh membantu dalam mengurangkan konflik berdasarkan teori konflik simbolik. Kes konflik yang kedua, pertikaian penggunaan tanah. Pertikaian penggunaan tanah di kawasan Sumbangjaya yang dikelola oleh Majlis Perbandaran Sumbangjaya MPSJ merupakan satu aspek konflik yang berterusan dalam pengurusan tanah dan pemajuan kawasan tersebut. Konflik ini merangkumi pelbagai isu yang berkaitan dengan cara penggunaan tanah di sesuatu kawasan, termasuk isu pertikaian antara pemaju hartanah dan penduduk. Peruntukan tanah untuk pelbagai kegunaan seperti komersial dan perumahan serta perubahan penggunaan tanah yang mungkin memberi kesan kepada alam sekitar. Pentingnya kawasan tersebut sebagai lokasi perumahan, perniagaan dan rekreasi menjadikan pertikaian penggunaan tanah di Sumbangjaya merupakan isu yang kompleks. Konflik semacam ini boleh memberi kesan kepada kehidupan pihak pembangunan ekonomi dan alam sekitar. Pemahaman mendalam mengenai sebab-sebab pertikaian penggunaan tanah serta usaha untuk mencari penyelesaian seimbang dan adil penting untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam kawasan tersebut.
Penyelesaian konflik boleh melibatkan perundingan berserta penentuan dasar-dasar yang lebih baik dan lebih komprehensif dalam pengurusan tanah dan pemajuan kawasan Suruhanjaya. Dan seterusnya, teori konflik sosial. Teori konflik sosial adalah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami konflik serta hasil daripada perbezaan kepentingan, nilai dan kuasa dalam masyarakat. Dalam konteks pertikaian penggunaan tanah di Suruhanjaya yang dikelola oleh Majlis Perbandaran Suruhanjaya MPSJ, teori konflik sosial adalah relevan kerana konflik ini melibatkan perbezaan antara pemaju hartanah dan penduduk berkenaan dengan kepentingan ekonomi sosial dan persekitaran. Bagi menyelesaikan pertikaian penggunaan tanah ini, pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan adalah penting. Penekanan perlu diberikan kepada proses perundangan dan rundingan yang membantu untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Langkah-langkah seperti memperkuatkan perundangan dan dasar-dasar yang melindungi kepentingan penduduk dan alam sekitar juga boleh membantu dalam mengurangkan ketidakseimbangan kuasa dalam konteks pertikaian penggunaan tanah. Yang seterusnya, teori konflik lingkungan. Teori konflik lingkungan adalah kerangka kerja yang memahami konflik sebagai hasil daripada perbezaan dalam kepentingan terhadap alam sekitar dan isu-isu persekitaran. Dalam konteks pertikaian penggunaan tanah di Suruhanjaya dikelola oleh Majlis Perbandaran Suruhanjaya MPSJ, teori konflik lingkungan sangat relevan kerana konflik ini melibatkan perubahan penggunaan tanah yang mungkin merosakkan alam sekitar. Dalam teori konflik lingkungan, konflik dianggap sebagai perjuangan antara pihak-pihak yang ingin memelihara dan melindungi alam sekitar dengan mereka yang mempunyai kepentingan ekonomi atau politik dalam perubahan tersebut. Penduduk dan aktivis lingkungan mungkin berjuang untuk memastikan pematuhan dasar-dasar alam sekitar yang lebih ketat dan melibatkan penduduk dalam pembuatan keputusan mengenai perubahan penggunaan tanah. Bentuk penyelesaian yang telah dijalankan oleh MPSJ. MPSJ telah melaksanakan perundingan dan perbincangan yang melibatkan pelbagai pihak yang terlibat dalam konflik termasuk penduduk, pemaju hartanah dan pihak yang berkepentingan lain. Bertujuan untuk perbincangan adalah untuk mendengar dan memahami kebimbangan serta pandangan yang dinyatakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam konflik ini. Dalam proses perundingan ini, usaha aktif dilakukan untuk mencari titik pertemuan di antara semua pihak dengan harapan mencapai kesepakatan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Perundingan ini adalah langkah penting dalam penyelesaian konflik kerana ia membuka ruang bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebimbangan dan kepentingan masing-masing. Ia juga membolehkan semua pihak untuk bersuara dan menyumbang pandangan mereka, menjadikan proses ini lebih inklusif dan adil. Selain itu, tindakan audit dan penilaian yang dijalankan oleh MPSJ adalah satu pendekatan yang bijak dalam menangani konflik yang berkaitan dengan pengurusan sampah dan perubahan penggunaan tanah. Langkah-langkah ini membantu dalam memahami lebih mendalam punca sebenar konflik bagi memastikan pengetahuan dan data yang tepat dan penyelesaian dan mencari penyelesaian yang sesuai untuk mengatasinya. Selain itu, audit dan penilaian juga penting dalam mengendalikan isu-isu perubahan penggunaan tanah. Mereka boleh membantu dalam menilai kesan sosioekonomi dan alam sekitar perubahan tersebut serta meramalkan implikasi jangka panjang. Ini membolehkan MPSJ membuat keputusan yang lebih berinformasi dan memastikan perubahan tanah mematuhi dasar alam sekitar dan kepentingan masyarakat. Rentetan itu, audit dan penilaian adalah alat penting yang membantu MPSJ dalam menguruskan konflik dengan lebih berkesan kerana mereka membantu dalam memahami konflik dan menyediakan landasan yang lebih kukuh untuk mencari penyelesaian yang sesuai.
pandangan tentang kaedah penyelesaian. Kesemua kaedah penyelesaian yang telah diambil oleh MPSJ seperti perundingan dan perbincangan atau audit dan penilaian serta usaha untuk mencari titik pertemuan di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik adalah langkah-langkah yang penting dalam menangani isu-isu yang kompleks dan mencapai penyelesaian yang adil dan berkesan. Namun, adakah kaedah-kaedah ini adalah yang terbaik atau tidak? Ia bergantung kepada berbagai faktor seperti ketepatan pelaksanaan, komitmen semua pihak dan keberkesanannya dalam mengatasi akar konflik serta mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Dalam kes apapun, pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberkesanan kaedah penyelesaian ini boleh diperolehi melalui kajian berdasarkan hasil yang diperoleh, maklum balas dari pihak berkepentingan serta pematuhan dasar dan peraturan yang telah digubah. Jika hasilnya positif dan konflik telah berkurangan, ia mungkin menunjukkan bahawa kaedah penyelesaian yang telah diambil adalah yang terbaik. Namun, jika masih ada konflik yang berterusan dan ketidakpuasan yang tinggi, maka penambahbaikan dalam pendekatan mungkin diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Seterusnya, cadangan lain untuk menyelesaikan konflik. Dalam menyelesaikan konflik pengurusan sampah dan pertikaian penggunaan tanah di kawasan Suruhanjaya yang dikelola oleh MPSJ, terdapat beberapa cadangan tambahan yang boleh dipertimbangkan. Yang pertama, pendidikan kesedaran awam. Yang kedua, penyelidikan dan analisis puncak akar. Yang ketiga, transparansi dan perbincangan terbuka. Transparansi dan perbincangan terbuka menggalakkan lebih banyak transparansi dalam penggunaan dalam pengurusan dan perancangan bandar adalah penting. MPSJ boleh memastikan bahawa maklumat yang berkaitan dengan pembangunan dan pengurusan sampah adalah lebih mudah diakses oleh penduduk, dan perbincangan terbuka dengan komuniti tempatan dapat diadakan sebelum keputusan penting dibuat. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.